Kalau di Kelantan tu 2,660 biji rumah hanyut, hilang, musnah 100%. Di Pahang pun ada, walaupun bilangan tak sebanyak itu, tetapi kalau dilihat keadaan di sekitaran banyak kampung-kampung yang sudah pun saya lawati, termasuklah sebentar tadi di sini, agak luar biasa sekali. Jadi saya percaya kita hadapi ini dengan tabah. Hampir 300,000 rakyat kita menjadi mangsa banjir ini. 300,000, ya, jadi satu jumlah yang paling besar dalam sejarah kalau dibandingkan dengan mungkin 20-30 tahun yang lepas. Jadi oleh sebab itu, hal ini perlu kita tangani dengan bijak. Dalam waktu banjir kita bantu mana yang telah pun kita bantu, sebagaimana yang kita tahu di sini pemindahan di pusat-pusat banjir, sediakan tempat tinggal yang walaupun tidak selesa, tidak-tidaknya selamat, hidangkan makanan walaupun tak berapa sedap, tapi itulah yang kita terpaksa hadapi dalam keadaan yang serba kekurangan, bekalan air, bekalan elektrik yang terputus dan macam-macam lagi lah. Keadaan yang agak begitu sulit sekali, tapi alhamdulillah keadaan ini telah pun dapat kita atasi dan hari ini keadaannya sudah pun pulih sebahagiannya. Kerana di Pahang ni masih ada lagi daerah-daerah termasuklah Pekan yang menghadapi banjir, ada penduduk-penduduk yang masih lagi di rumah tempat-tempat kita tempatkan mereka, tetapi di sebahagian besar yang kawasan-kawasan lain sudah pun mula kembali ke kampung masing-masing. Tetapi pastinya ada yang balik hanya melihat tapak rumah saja. Ya, saya lihat gambar dalam televisyen turun ke bawah dengan keadaan yang begitu sedih sekali. Tetapi kita akan mengambil beberapa usaha. Tadi pun saya telah umumkan, Perdana Menteri dan Kabinet telah setuju setiap isi rumah ataupun ketua keluarga itu kita bagi bantuan tunai RM500 dan ini akan dibayar serta merta. Jadi kalau nama itu sudah ada dalam daftar, disahkan oleh pegawai daerah, di peringkat negeri pun dah diputuskan, maka untukkan sudah sedia ada. Jadi kita jangka hampir 82,000 isi rumah kepada ketua keluarga di seluruh negara, kali RM500, 41 juta akan disampaikan secara tunai dalam tempoh yang segera. Tadi pun dalam syarat di peringkat Pahang saya telah minta inisiatif untuk mendaftar itu mesti dibuat segera. Kemudian ini juga buat pertama kali kajian putuskan ada saudara mara kita yang juga menjadi mangsa banjir tapi tidak berpindah ke pusat pemindahan, tapi dia diiktiraf sebagai mangsa. Kadang-kadang dia tinggal di rumah saudara dia ataupun rumah terkepung, tak boleh keluar, dibantu juga waktu musim banjir itu. Ini juga dibagikan peruntukan RM500 bagi setiap satu isi rumah yang terlibat. Putuskan kita bagi RM5,000 bagi setiap keluarga ataupun waris pada masa yang berkenaan. Ini inisiatif pertama. Tak disebutkan apa yang Perdana Menteri Besar nyatakan tadi, langkah-langkah untuk membantu supaya kita dapat kembali pada kehidupan yang agak lebih baik dengan bantuan-bantuan pertolongan selain daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri bantu, badan-badan bukan kerajaan, badan-badan sukarela, penyumbang-penyumbang. Saya lihat agak bermurah hati, ya. Dan sampai hari ini saya dimaklumkan di Pahang ni bekalan bahan makanan agak berlebihan katanya. Banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan, termasuk dari segi jangka pendek, jangka panjang. Kalau soal yang pokoknya ialah kenapa kawasan kita tenggelam. Ada orang kata tenggelam pasal soal tebangan balak, ada yang kata ialah kerana tak ada parit yang digali, sungai kita agak tohor. Jadi langkah-langkah untuk mengurangkan kesan banjir, ini perlu kita ambil kira. Dan ini pastinya akan melibatkan belanja yang besar. Nak buat tebatan banjir, nak gali sungai, nak buat sistem peparitan baru. Ini soal-soal yang perlu kita lihat. Dan saya percaya bila dah selesai semua sekali ini, laporan ini akan sampai pada pihak kerajaan pusat, maka kita akan tengok apa yang perlu kita lakukan. Jadi banyak perkara lah yang saya tak perlu nak ceritakan. Tapi untuk saudara-saudara di sini, saya nak ucap terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kita. Tadi Menteri Besar dah bagi nasihat, saya sokong 100% menjaga kesihatan, menjaga kebajikan, menjaga keadaan persekolahan anak-anak. Ini tak boleh kita abaikan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sebegini sukar,
Saya faham penderitaan yang dihadapi oleh saudara-saudara. Kita rasa bersimpati, kita sama-sama dapat merasakan kesusahan dan kepayahan itu. Bila saya turun ke bawah sama isteri saya, tengok keadaan, saya kata menggeleng kepala, daif dan susah sekali. Itu orang kata berat mata memandang, lebih berat lagi bahu memikul. Jadi apapun begitu, kerajaan yang kita sokong hari ini akan terus bantu rakyat supaya saudara dapat balik semula kehidupan dalam keadaan yang sedia kala. Jadi terima kasih saya ucapkan pada semua, pada pihak kerajaan lagi. Menteri Besar dah buat kerja keras. Saya tahu dia tak cukup tidur, tapi masih boleh bawa kereta lagi tadi. Dan rakan-rakan lain sukses kerajaan, saya tak payah sebutlah. Semua orang terlibat bersama-sama, dan saya tadi lalu ada banyak bendera negeri-negeri lain turun, bukan nak kempen pilihan raya, tapi nak turun bantu adakan pasukan-pasukan sukarela. Jadi kita ucap terima kasih kepada mereka. Ini sumbangan pengorbanan yang amat kita hargai dan pastinya dapat mengurangkan bebanan kita. Sekian.